Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Muka surat 162 dah. Ah, 163. Dan lagi bahawa obat menghilangkan kibru yakni obat untuk membuang penyakit takabur dan sombong ini dari dalam hati itu, iaitu membiasakan ia akan berperangai dengan tawadhu. Yakni kita melatih diri kita dengan watak, dengan sikap dan perangai yang tawadhu. Itu membantu untuk membuang sifat-sifat takabur, seperti yang banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh ahli tasawuf dalam usaha mereka nak buang sifat-sifat takabur ini. Setengah mereka itu kadang-kadang melatih diri melakukan kerja-kerja yang tidak selayaknya mereka lakukan. Tapi bukan perkara itu perkara yang haram dan berdosa. Seperti yang disebutkan dulu, ada setengah mereka itu yang membiasakan diri dengan melakukan kerja-kerja sapu bersih tandas. Jadi kerja-kerja semacam itu tu orang tengok sebagai kerja yang bukan kerja yang glamour lah. Kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang tak ada kedudukan mana ni. Jadi setengah mereka ini buat kerja-kerja tu supaya apa? Supaya nak tahan sabar, nak melatih diri supaya tak merasa hina dengan pandangan orang. Setengah mereka itu menyamar peminta sedekah. Ia menyamar. Sebab goliknya orang yang minta sedekah ni dipandang rendah oleh masyarakat. Jadi dia ni menyamar, memperlihatkan diri dalam bentuk macam tu. Kita hari ni ada orang menyamar minta sedekah tu kerana nak kaya. Hari ni kadang-kadang ia dah susah mana, setengah tu lah. Jadi buat minta sedekah itu bukan nak buang sifat takabur tu, waktu jadi tamu pula. Hari ni berlaku. Tapi di kalangan ahli tasawuf dulu tu, dia setengahnya menyamar sebagai orang minta sedekah. Sebab pandangan masyarakat kepada mereka ni rendah.
Jadi bila dia buat gitu tu nak buang sifat kesombongan yang ada dalam diri dia itu. Ini antara yang pernah berlaku. Jadi itu maksud berperangai dengan perangai tawadhu, melakukan sesuatu yang dipandang rendah oleh orang ramai. Supaya apa? Supaya kita tak terasa hina diri dengan melakukan benda tu. Kalau kita ada sikap takabur dan sombong, kita malu nak buat benda tu, tak tergamuk nak buat benda tu. Yang ini dengan merendahkan akan diri bagi Allah Ta'ala dan bagi segala makhluk. Bagi Allah Ta'ala ni sudah tentu bila kita melakukan perkara-perkara seperti itu, dia mengajar kita untuk tidak merasa bangga, sombong dan tinggi diri. Demikian juga dengan makhluk. Bila kita lakukan perkara-perkara seperti tadi itu, maka kita seolahnya melatih diri kita ni untuk tidak memperlihatkan kesombongan, kebanggaan diri kita dan sebagainya. Setengah mereka ini kadang-kadang mereka melakukan kerja-kerja dengan sendiri. Ada di antara ulama-ulama tasawuf dulu, mereka masuk makanan sendiri untuk dimakan korang. Padahal tu kerja-kerja khadam, kerja-kerja orang gaji. Tapi dia buat, kenapa? Kerana untuk melatih, untuk membuang sifat-sifat kesombongan diri ni. Sebab kita ni, kalau kita buat kerja-kerja orang khadam ni, kita rasa rendah diri, kita rasa komang. Jadi kalau kita ada sikap takabur ni, kita tak akan buat kerja tu. Kenapa? Bukan status kita, bukan kedudukan kita. Tapi mereka ni melatih diri buat. Untuk apa? Untuk buang sifat kesombongan. Setengah mereka itu pergi pasar sendiri, beli sendiri barang, akuk sendiri, bawa sendiri. Padahal itu kerja-kerja orang lain. Pada orang yang berstatus tak sanggup nak buat kerja-kerja gitu. Tapi dia buat sendiri untuk tujuan mengikis, membuang sifat-sifat takabur. Itu salah satu cara ubat untuk merawat, membuang penyakit takabur. Seperti ia mengekali atas berperangai segala orang yang merendahkan akan dirinya yang tersebut dahulu itu, daripada kelakuan orang yang soleh-soleh dan kelakuan dan segala kelakuan Nabi SAW. Yang ini dia tiru perbuatan orang soleh dulu yang memperlihatkan watak dan perangai tawadhu'nya. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi. Tadilah Nabi setengah tu buat kerja sendiri, jahit baju sendiri. Kerja yang kalau orang yang ada kesombongan, dia tak akan buat kerja itu. Kerana itu kena kerja tukang gaji, kerja orang taraf rendah. Hingga bahawasanya adalah Nabi SAW itu memakan akan makanan di atas bumi, yakni makan makanan atas latar lah. Masuk bumi ni bukan atas bumi, memang semua kita ni atas bumi belaka. Maksudnya makan atas latar. Sebab orang-orang yang bergaya ni, orang-orang yang berkedudukan ni, berjenama ni, dia makan atas kursi. Pulak tu bukan kursi barang-barang, kursi kelas-kelas, kursi mahal, kursi. Jadi kalau seseorang tu makan, tiba-tiba dia makan atas latar gitu je, itu kelah orang rendah. Jadi kalau orang tu dia ada sifat kesombongan, dia tak apa nak suka dan tak apa nak sedap, rasa malu diri buat macam tu. Itu maksudnya. Jadi melakukan perkara-perkara seperti itu adalah latihan untuk membuang penyakit-penyakit sombong. Salah satu di antara obatnya, yakni berperangai dengan perangai-perangai tawadhu. Kadang-kadang kita orang, contohnya kita orang berkedudukan, berjawatan, pakai kereta besar, jadi kita malu nak bawa kereta komang, bawa kereta kacil, gijabat sekali. Jawatan menteri besar menteri besar bawa kereta kacil, gijabat. Orang tak tergamuk, percaya lah. Kalau dia jawatan macam tu, dia tak tergamuk bawa kereta gitu. Ataupun bawa motosikal putih naka, tak tergamuk nak buat, percaya lah. Dengan jawatan seperti itu. Tapi
Sebab salah satu latihan untuk mengajar, dia tengah buat gitu. Dia boleh tahan dok pandangan orang dia tu. Kalau dia mampu, berarti dia berjaya membuang sebahagian daripada penyakit kesombongan. Itu maksudnya. Berperangai dengan perangai watak orang-orang yang tawaduk. Bila terbuang penyakit itu tu, balik asas semula. Dia adalah wasilah, latihan. Bukan berarti suruh gitu. Latihan untuk buang penyakit. Bila hati sudah menjadi kebiasaan, tidak masa malu lagi dipandang orang, kerana sudah ada sikap tawaduknya itu, balik kepada sistem asal balik. Itu maksudnya, latihan. Kalau kita berjawatan pengaruh, sanggup dah nak pergi dengan basikal jabat? Kita dah, saya pun dah tak boleh rasa tak, bukan dia main naik basikal pergi jabat. Tapi seperti itulah latihan-latihan untuk membuang sifat takabur. Padahal ia bersabda, innama ana abdun akilun, atau akulu, innama ana abdun akulu kama yakulul abdu. Artinya, hanya saja adalah aku, kata Nabi, hamba Allah. Aku ni hamba Allah, kata Nabi. Padahal aku memakan akan makanan seperti kelakuan hamba Allah. Memakan akan makanan. Aku ni hamba Allah. Yang status benar kita dan semua orang ni hamba Allah. Dan aku makan sebagaimana yang dimakan oleh seseorang yang bertaraf hamba. Hamba ni hamba sungguh lah. Hamba sungguh, orang yang telah hamba. Macam mana dia makan? Makan atas latah. Maka Nabi dengan tawaduk ni dia kata, aku ni hamba juga, cuma tinggal lagi bukan taraf hamba tu, hamba Allah. Dan aku makan sepertilah orang-orang hamba tu makan juga. Kan Nabi merasa kehambaan dirinya tu. Itu sifat tawaduk. Dan setengah daripada kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sifat tawaduk itu, iaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan katanya, dakhala rajulun wa alaihi apa ni? Judriyun, faqad taqashshara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ashabuhu wa hum ya'kuluna fama jalasa 'inda ahadin illa qama min janbihi fa ajlasahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi janbihi. Artinya adalah pada satu masa masuk seorang laki-laki, ada seseorang datang dekat Nabi, dan atas tubuhnya bekas ketumbuhan, yakni di tubuh dia tu ada penyakit-penyakit yang mengaibkan lah. Tumbuhan, kalau kita nyakit tumbuhan, orang nampak nyakit dia jadi macam merah tu, apa ni orang panggil kayak kayak yang nampak orang tengok, dan kita pun mungkin rasa macam dia mencacatkan sikit lah rupa kita kalau ada penyakit itu tu. Dan telah terkupas kulitnya. Orang ni mari dalam orang yang berpenyakit ni, ada kesan-kesan penyakit ni kulit dia gelupah, jadi air lah, malu lah. Baik, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ni datang mari dekat Nabi, jumpa Nabi. Dan padanya beberapa sahabatnya, sedangkan pada waktu itu dekat Nabi ni ada sahabat-sahabat Nabi. Padahal mereka itu tengah makan akan makanan. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni duduk dekat Nabi tengah makan makanan. Mari seorang yang nyakit gitu kulit dia tu, ada ketumbuhan macam nano lah, nano
kelupah kulit. Jadi Nabi dengan sahabat-sahabat dia tu tengah makan dekat. Nak sahabat-sahabat Nabi tu duduk dekat Nabi tengah makan, orang ni mari dekat. Maka tiada duduk orang laki-laki yang kena ketumbuhan itu pada sisi seseorang, melainkan bangkit lagi daripada sisinya. Bila mari nak duduk dekat orang ni, orang tembul lagi. Dah tengah makan, kawan ni mari neleh sekali. Dengan nanoh dengan air bisa yang tubik tu. Jadi mari nak duduk kat sahabat-sahabat, bang bekah lagi. Maka mendudukkan Nabi SAW akan dia pada sisinya. Tapi Nabi ajak orang ni duduk tepi Nabi. Nabi letak orang ni tepi dia. Jadi nak beritahunya bahawa keadaannya tu nak kadang orang pandang rendah kadang-kadang seperti itu. Jadi orang tak mau duduk dekat tu. Tapi dengan sikap tawaduk Nabi ni, nak kabarnya Nabi ajak orang ni, bawa orang ni duduk tepi dia, duduk tepi. Adapun obat yang kedua itu, obat yang kedua pula, dia ada dua obat. Pertama sesat, ni yang kedua, iaitu bahawa hendaklah mengetahui akan sebab yang jadi daripadanya kibru itu. Obat yang kedua, kena tahu punca. Sebab apa seseorang tu mari penyakit takabur? Apa sebab dia, apa pendorong dia yang menjadikan dia timbul penyakit takabur dan sombong ni? Kena tengok, tilik, kena perhati punca-punca yang menyebabkan jadi takabur ni. Iaitu 7 sebab. Kata Syekh, ada 7 sebab yang menjadikan seseorang tu takabur. Maka sebab yang pertama itu iaitu nasab, yakni bangsa yang baik, nasab keturunan. Kadang-kadang kita ni antara sebab yang menjadikan kita sombong ni kerana baka keturunan kita. Baka keturunan. Memang baka keturunan ini satu kemuliaan, tapi orang yang memiliki baka keturunan itu jangan sampai menjadi sombong dengan baka itu. Dia dimuliakan orang, memang itu patut. Kalau kita ada baka keturunan yang baik, lalu kita dimuliakan, memang itu adalah sebagai suatu lumrah dan sifat yang baik. Tapi kita ni yang dimuliakan ni pula jangan merasa sombong dengannya. Masalahnya sekarang kadang-kadang kita terjebak dengan penyakit merasa sombong dengan baka kita tu. Itu masalah. Orang puji, orang sanjung kerana baka kita baik, itu tidak ada masalah. Memang itu yang sepatutnya, kerana kita disuruh memuji apa yang baik, apa yang patut, apa yang baik. Tapi orang yang kena puji, jangan merasa sombong dengan pujian itu. Jadi salah satu sebab yang menjadikan kesombongan, kata Syekh ni, adalah sebab baka keturunan. Baka dia. Sesetengah tu dia baka putih, memang dah apa nak dekat dengan baka-baka hitam. Kadang-kadang ada setengah bangsa ni Allah Ta'ala beri kelebihan dia putih. Jadi mana-mana orang yang kurang putih daripada dia tidak akan hormat. Ada, tapi kita pun sebutlah bahasa mana ni. Tapi nak kabarnya ada bahasa ni. Ada bahasa ni, ya memang putih, tapi tidak akan hormat kepada orang yang kurang putih daripada dia. Dia akan hormat kalau orang tu lebih putih daripada dia, baru dia hormat. Ada baka ni. Baka bangsa lah ni. Tapi kita kabar itu gelagak belak. Ada. Saya tahu ni sebab kawan saya daripada baka tu, ayah kabar tu perangai baka dia kan, dia tak akan hormat. Tapi setelah dia Muslim, dia tak gitulah. Tapi nak kabur baka dia kata, baka aku ni, dia kata aku tak akan hormat orang yang tak putih, yang kurang putih daripada aku.
Tapi disebabkan kerana keislaman dia itu menyebabkan dia hilang itu. Tapi nak beritahu baka dia ada sifat tu. yakni bangsa yang baik, maka barang siapa datang kibrunya itu daripada pihak nasab itu, yakni sesiapa yang menjadi sombong, ada penyakit sombong disebabkan kerana baka keturunan ni, nasab keturunan ini, maka hendaklah ia mengubati akan kibru daripada hatinya itu. Hendaklah dia merawat penyakit sombong, takabur yang ada dalam hatinya itu dengan mengetahui, ini ubat dia, mengetahui bahawasanya adalah bapa dan neneknya yang hampir itu dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada mani yang hina. Bila dia mari dalam hati timbul merasa kagum, merasa sombong, takabur dengan baka dia, keturunan dia dan sebagainya, obat dia kata Syekh ni, hendaklah dia sedar dan ingat hakikat bahawa ke mana-mana pun bakanya semua mari daripada mani belaka. Daripada mani belaka. Mani dengan arti mani itu dilihat sebagai kehinaan kerana tempat keluar dia tu sama tempat keluar dengan najis. Itu maksudnya tu. Yang dikatakan hina-hina mani ni bukan apa benda, kerana tempat keluar dia tu sama tempat keluar dengan najis. Itu dia. Jadi kalau itu maksud kehinaan selalunya dalam kitab-kitab tasawuf, hendaklah kau merasa dirimu hina dengan sedar bahawa asalmu daripada mani. Kok mana hina tu? Tadi hina dari sudut tadi tu. Punca keluarnya itu punca yang sama dengan keluar najis. Yang hina lagi keji. Jadi hina dan keji mani ni dari aspek tadi. Dan adalah neneknya yang jauh. Tu nenek orkat, mak ayah dia alih atas, tapi nenek dia, keturunan dia jauh lagi tu. Yang jauh yakni Nabi Adam itu dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Nenek orkat ni daripada mani yang tarahnya hina dari aspek tadi. Dan nenek jauh ni, bapa segala manusia, Nabi Adam AS itu dijadikan daripada tanah. Kok mana pula hina tanah ni? Tanah tempat orang pijak belaka. Hina tanah tu kerana tempat pijakan. Binatang pun pijak, ni pun pijak, tempat orang ligang. Hina dari sudut itu. Yang tiada yang terlebih keji daripada mani dan yang terlebih hina daripada tanah. Jadi yang tidak ada sesuatu yang lebih hina, yang lebih keji daripada dua perkara ni, dari sudut status kedudukan tadi tu. Jadi bila didatangkan di dalam kitab tasawuf ni pedoman untuk kita hilang takabur dengan mengingati asal keturunan kita tu daripada berkait dengan mani tadi tu, kehinaan dia tu dari aspek tadi. Demikian juga asal keturunan daripada tanah, dari sudut tadi, sudut tanah tempat orang pijak, itu pijak ni pijak macam-macam. Jadi kehinaan dari sudut tu. Dulu kadang-kadang kita pun mula-mula kita mengaji tasawuf dulu, kita tak berapa nampak. Ahli tasawuf membuat bandingan, kalau nak suruh kita ni sedar sikit supaya tidak takabur, ingatilah bahawa kita ni asal daripada mani. Tapi fikir hina kat mana pula, kita tak nampak punya hina kat mana. Rupanya tarah kehinaan tu dilihat dari segi tempat keluarnya itu sama tarah dengan tempat keluar najis. Dan sebab yang kedua, sebab yang menjadikan seseorang tu takabur, yang kedua itu jamal, yakni elok rupanya, comel. Baka keturunan comel, orang comel. Jadi kadang-kadang yang menjadikan seseorang takabur ada kalanya disebabkan kerana
handsome lah. Handsome kita hari ni kacau ataupun kira lawa. Jadi ini antara faktor yang menjadikan seseorang itu takabur. Dan adalah obatnya. Baik, obatnya mana? Kalau kita ni mari rasa sombong disebabkan kerana kita ni orang comel, obat nak subah penyakit ini ke mana? Bahawa menilai ia akan batin itu, hendaklah dia tengok yang di dalam dirinya. Jangan tengok muka luar tu. Tengok cermin, kau mari sombong. Jangan tengok cermin. Tengok yang duduk dalam tubuh badan dia tu. Tengok. Menilai ia akan batin itu, iaitu adalah sekalian batinnya cemur-cemur. Yang ni tengok dalam tubuh dia tu. Dalam tu benda kotor-kotor saja. Kau orang saja orang tambah. Bukan orang tambah, orang temu lagi kau itu nak kau. Nak kabarnya bila mari kesombongan disuruh perhatikan apa yang ada dalam badan tubuhmu. Najis, darah, benda-benda tak ada, benda-benda yang dianggap kotor belaka. Jadi bila seseorang tu mari sifat sombong disebabkan kerana rupa parahnya cantik, naklah disedar. Ingat, perhatikan yang di dalam badan tubuhnya itu dipenuhi dengan benda-benda yang sangat keji. Bila dia ingat Allah, dalam tubuh aku ni benda-benda uduh saja, benda-benda kotor saja. Bila dia ingat benda tu, ini membantu untuk membuang sifat takabur. Lagi najis kerana adalah di dalam perutnya itu tahi dan kemah dan darah. Ni perkataan yang kita tak pakar manalah. Jadi dalam tubuh kita tu ada segala perkara kotor-kotor, najis, dengan darahnya, dengan najisnya, dengan air kencingnya. Adalah sekalian anggotanya itu, iaitu sekalian yang najis. Hakikat sebenarnya tubuh badan kita ni najis belaka. Sebab apa? Dalam badan kita tu ada darah. Iaitu maksud najis tadi tu. Najis pada pandangan kita, bukan najis pada syarak. Pada syarak tidaklah najis. Nak kabarnya hakikat sebenar badan kita najis belaka. Sebab apa? Dalam tu ada darah belaka, dan darah hukumnya najis. Najis pada pandangan, renungan, bukan pada hukum syarak. Kalau pakai pada hukum syarak, berat kita ni. Tak ibadat mana kita ni. Dan ingus dalam hidungnya itu cemur. Dia suruh ingat belaka. Maksud kalau kita ni mari sombong dengan kita ni orang kacau, kita orang comel, ingat benda begini. Dengan hingusnya, dengan najisnya, dengan darahnya, bahawa benda tu duduk dengan kita belaka. Bila kita ingat benda ni, insya-Allah kata ulama tasawuf, dia akan meredakan penyakit takabur kita. Dan ludah dan balgham kohok. Kohok yang di dalam mulutnya itu cemur. Semua benda-benda tu ada dalam tubuh kita belaka. Jadi kalau kita perhati benda-benda ni, dia akan buang sifat kesombongan kita kerana comel luar tu. Bagian comel luar, dalam rupanya banyak benda duduk rupanya. Gitu. Dan daki yang di dalam telinganya, tai telinga lah. Daki ni tai telinga. Tai telinga. Jadi benda-benda tu ada belaka kita. Yang di dalam telinga itu cemur, yakni kotor. Kotor dengan erti jijik lah. Kita pun jijik, kita rasa kotor. Dan nanuhnya yang di dalam lukanya. Kalau kita luka pula ada nanuh, itu kotor juga. Itu najis. Dan itu beberapa kejahatan, yakni keburukan, benda yang kotor-kotor, benda yang buruk dalam badan manusia.
Jadi kalau kita rasa sombong dengan penampakan gambaran luar orang kita yang kacau, yang comel, kita ingat benda dalam tu ia akan reda, padam kesombongan. Dan kecederaan yang di dalam tubuhnya itu, dan akhirnya itu akhir sekali manusia ni akhir sekali jadi bangkai bila mati. Bila mati akhir sekali semua orang akan jadi bangkai. Jadi kalau dia renung dia ni, fikir, dia panggil tafakur, merenung hakikat ni, itu akan membuang sifat takabur. Jadi ulama tasawuf ajar kita, kalau kita mari penyakit takabur berpunca daripada keindahan dan keelokan rupa parah kita ni, tubuh badan kita ni, disuruh ingat benda gini. Dia akan membuang penyakit-penyakit takabur tu. Dan busuk. Dan betapa seseorang takabur dengan jamal, yakni dengan keindahan itu, yakni keelokannya, seperti yang demikian itu, macam mana dia boleh takabur dengan keindahan dia, padahal di sebalik semua itu kotor-kotor saja. Jadi maksud yang nak diberitahu obat yang kedua ini adalah disuruh kita mengingat-ingatkan dia, memikir-mikirkan dia. Bila kita dilanda penyakit takabur, disuruh kita ingat-ingatkan perkara tadi, fikir-fikirkan, renung-renungkan. Maka mengingat-ingatkan, memikir-mikirkan dan merenung-renungkan, itu dalam istilah tasawuf dipanggil tafakkur, atau juga dipanggil muhasabah. Boleh kita letak dalam muhasabah juga, renung kepada diri sendiri. Jadi obat ni adalah renungan. Cuma kena tahu apa yang patut, yang perlu kita renung supaya terbuang penyakit takabur ni. Tafakur dan muhasabah ni dia macam senapan, alat nembak. Cuma atas nyakit-nyakit ni ataupun dia ni umpama macam ni, kalau doktor kau pijak gari ni, alat nyocok ni, itu tafakur, memikir, merenung, muhasabah. Cuma tinggal lagi tengok nyakit, nak isi obat benda, obat dalam nak isi tu. Maka demikian juga takabur, wasilahnya adalah tafakur, muhasabah, fikir, renung tentang diri. Cuma tinggal lagi nak tafakur apa, nak muhasabah apa, tengok isi dia dalam tu. Itulah kalau nak buang sifat takabur, kena fikir benda ni. Nak buang sifat buruk ni, kena fikir benda macam ni. Itu maksudnya. Dan lagi adalah ia tiap-tiap hari membasuh tahi. Maksudnya disuruh fikir lagi, tiap-tiap hari kita ni basuh najis kita, dan memegangkan dia, kita pegang najis kita. Semua itu adalah tindakan-tindakan yang dianggap sebagai buruk. Jadi kalau kita merasa sombong dengan keelokan kita, kita kena ingat benda-benda ni. Hari-hari kita duk pegang najis kita, duk basuh najis kita gitu. Jadi apa yang kita buat itu boleh mengikis sifat takabur. Dan sebab yang ketiga, habis sebab yang kedua. Sebab yang kedua iaitu orang takabur disebabkan kerana keelokan, kecantikan. Dan sebab yang ketiga itu iaitu kuat dan gagah. Ada orang takabur disebabkan kerana kekuatan dia, kegagahan dia. Sama ada gagah tubuh badan ataupun gagah dari segi ada potensi-potensi lain yang lebih daripada orang lain, memiliki kelebihan. Gagah badan ke, gagah akal ke, dah kira lah. Tapi orang yang lebih daripada orang lah. Jadi ini juga menjadi sebab kadang-kadang seseorang itu dihinggapi penyakit takabur. Baik, kalau kita kena penyakit takabur disebabkan kerana benda ini, macam mana ubat dia? Maka adalah yang demikian itu, sehina-hina sesuatu, betapa ia takabur dengan sebab kuatnya. Macam mana, kata Syekh ini, kita boleh jadi takabur dengan sebab kita ni kuat, yang tiada memberi manfaat akan dia dan tiada boleh menolakkan mudaratnya. Padahal
Dalam keadaan kita rasa kuat gagah ni, banyak benda kemudaratan kita tak boleh nak tolong. Jadi kalau kita fikir balik situ, takabur kita disebabkan rasa gagah kita tu hancur gitu je. Kadang-kadang kita tak sedar ni, kita rasa kita hebat, gagah, kuat ni, mari sakit demam tak boleh buat benda. Dah kena mari penyakit juga. Macam hari ni lah, cuba fikir, kita ingat zaman teknologi moden canggih, macam-macam lah. Ni mari penyakit orang nampak ni, setahun kita dah tubik rumah. Tak pernah tubik rumah kita. Apa hari ni dah sendik-sendik melek lagi. Padahal zaman teknologi hari ni, tengok pada alat tu bukan main, boleh buat belaka seolahnya. Mari penyakit kakak ni hari habis seluruh dunia. Kakak dah nampak ni penyakit COVID ni dah hari habis. Tapi manusia sampai tu tahap dulu seolahnya macam nak cabar Tuhan lah, dengan peralatan ke ilmu sains dia tu, nak buat nak reka sistem macam-macam, nak ubah sistem-sistem yang sudah buat ni. Mari ni penimpal dia habis. Nak kabarnya bila mikir benda tu, kekuatan manusia, kegagahan manusia, kesombongan manusia dengan sebab benda tu akan lenyap. Jadi kalau kita ditimpa penyakit sombong disebabkan kerana kita ni gagah, kita ada kelebihan, kita kena sedar banyak benda yang kita sendiri tak boleh nak tolong, kemudaratan yang kena pada kita, sakit, demam, luka itu tak boleh nak lepas, tak boleh nak tolong. Jadi kalau gagah sangat, boleh tak hindari daripada mudarat-mudarat ni? Ternyata tak boleh. Jadi kalau kita fikir, terenung balik bahawa banyak benda yang kita sendiri tak boleh nak jaga manfaat diri kita, tak boleh tolak kemudaratan yang kena atas diri kita, lalu kita rasa sombong dengan kekuatan kita selama ni, dia akan hilang dengan fikir benda-benda gini. Dan sebab yang keempat dan yang kelima, sebab yang keempat dan yang kelima yang menjadikan orang ni takabur dan sombong, iaitu kaya dan banyak harta. Ada juga orang yang jadi sombong disebabkan kerana kekayaan, disebabkan kerana banyak harta. Jadi sombong dengan sebab ni. Ini antara sebab. Tidak semestinya orang-orang yang ada benda-benda ni dia akan jadi sombong. Cuma nak khabar antara sebab yang menjadikan segolongan manusia tu jadi sombong. Tidak semestinya kecantikan tu menjadikan orang sombong, tidak semestinya kaya menjadikan orang sombong, tidak semestinya kuat dan gagah dan ada kelebihan tu menjadikan orang sombong, tidak semestinya. Tapi benda-benda ni menjadikan segolongan, menjadi sebab bagi segolongan orang jadi takabur dan sombong. Jadi sekiranya seseorang tu dihinggapi penyakit sombong disebabkan kerana penyakit-penyakit ni, ini ubat yang diajar. Baik. Kalau punca sombong tu kerana kaya dan banyak harta, macam mana ubat dia? Dan sepertinya itu banyak orang yang mengikut akan dia. Kadang-kadang seseorang tu sombong disebabkan kerana ramai pengikut, ramai pendukung, ramai peminat. Kadang-kadang tu tak mudah tu menyebabkan kita jadi sombong kadang-kadang. Dan banyak orang yang menolongkan dia. Banyak pula orang tolong kita, orang backing kita, orang tolong support kita macam-macam. Itu juga menjadi sebab kadang-kadang kita menjadi sombong. Dan seperti itu, iaitu takabur sebab jadi raja. Kadang-kadang disebabkan kerana kedudukan. Kedudukan seperti kedudukan sebagai seorang raja, kadang-kadang menjadi sebab pada sesetengahnya menjadi takabur dan jadi orang besar, yakni orang yang berjawatan, orang yang berkedudukan. Kadang-kadang jadi sombong dengan sebab benda tu. Dan jadi penghulu manusia. Jadi tok ngulu. Minta maaf kalau tok ngulu sini. Bukan. Jadi semua perkara-perkara ini tidaklah menjadikan kesombongan, cuma dia menjadi sebab kepada sesetengah orang jadi sombong.
Dan sekalian yang demikian itu tiada kekal baginya. Baik, kalau kita nak tengok obat dia ni, antara obatnya adalah kita fikir, kita ingat, kita fikir, kena renung. Semua benda-benda ni tidak kekal. Tak kekal belaka. Jawatan-jawatan ni tak kekal. Taing kita ada jawatan penuh keliling pinggang je mari. Siang malam ada urung rumah. Taing tak ada jawatan, binatang pun tak mau mari. Orang menjauhi tu ni jauh belaka. Bila tak ada ya. Ini lumrah kita tengok. Kita tengok depan mata kita hari ni banyak. Tanya berjawatan bercucuknya ikut. Ni urung cukup. Tanya tak ada benda, nya tinggal gitu je. Dia tinggal, tak ada apa-apa. Ini banyak kejadian ni berlaku depan mata kita. Jadi ulama tasawuf menjadikan ini sebagai renungan, fikir. Kalau kita ni sombong disebabkan kerana banyak harta, ramai pengikut, hendaklah perhatikan bahawa pertama sekali semua benda-benda ni sifatnya sementara, tak kekal. Habis taing, habis silih berganti. Dan selagi segala apa tu? Dan lagi segera hilangnya, lagi segera hilangnya, yakni semua pengaruh, pangkat, kedudukan, jawatan dan sebagainya, benda tu boleh hilang dengan serta-merta. Boleh hilang sekelip mata je. Boleh hilang. Yalah, kalau kita nak tengok contoh macam mana ini sejarah manusia lah. Sejarah dunia pun banyak berlaku bagaimana orang-orang yang jadi raja kemudian tak jadi raja lagi. Orang-orang yang berpangkat besar tiba-tiba tak berpangkat lagi. Itu berlaku depan mata. Dan sejarahnya banyak. Sejarahnya banyak. Seperti orang yang takabur sebab keelokannya, sama juga dengan orang yang takabur disebabkan kerana keelokan, kerana kecantikan, kerana handsome dia tu, itu juga sifatnya sementara. Kalau dia ingat benda ni, semua ni sementara, sampai satu masa akan hilang, itu akan menghilangkan sifat takabur. Yang menjadikan kita ni takabur, kita lupa benda-benda tu lupa. Kita berasa kita sentiasa gitu sombong. Seperti yang tersebut dahulu itu, yakni seperti yang sudah disebutkan sebelum ini. Maka sekalian yang demikian itu pada hakikatnya tiada mendatangkan baginya manfaat di dalam akhirat. Kalau kita fikir bab akhirat pula, semua benda-benda tadi tu tidak memberikan manfaat kita pun di akhirat. Lebih-lebih lagi kita menjadi sombong kerananya, bahkan mencelakakan kita di akhirat. Bukan beri manfaat, mencelakakan pula. Dan tiada menolakkan dia di dalam dunia, dan tiada menolakkan dia di dalam dunia, yakni tidak dapat menolakkan kemudaratan di dunia. Ada kita pernah dengar manusia taraf mana jawatan tinggi sekalipun tak pernah sakit sepanjang hidup. Cuba cari seorang orang paling berkuasa dalam dunia tak pernah sakit dalam hidup. Carilah. Sama ada taraf menteri ke, raja ke, orang besar ke, tak boleh nak tolong. Tak boleh nak tolong benda ni. Jadi inilah bahan yang perlu direnungi, kata ahli tasawuf. Jadi kalau sesiapa yang renung hakikat ni, dia akan jadi tawadhu. Dia akan membuang sifat-sifat takabur. Dan yang demikian itu terlebih keji daripada segala no' takabur, no' kibrun, yakni semua itu adalah jenis takabur hak
paling buruk sekali. Yani takabur dengan sebab kedudukan tadi itu, dengan sebab pengaruh kedudukan dan sebagainya. Antara jenis-jenis takabur, ini dah takabur yang paling berat sekali. InsyaAllah. Semini lagi boleh baca sebagainya dah. Dan sebab yang kelima yang menjadikan seseorang itu takabur, sebab yang kelima itu takabur dengan sebab mempunyai ilmu. Ini pun tak kurang juga ni. Takabur dengan sebab kerana alim, kerana sebab menjadi orang alim, sebab menjadi ulama. Jangan kata ulama ni selamat dari nyakit ni, kena molek, itulah nyakit besar dia. Itulah nyakit utama dia. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kami sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi